Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini saya akan mensyarahkan sedikit syarahan berkaitan hadis al-matruk. Hadis al-matruk. Seperti yang kita tahu bahawa hadis al-matruk ini merupakan komponen bahagian bagi hadis al-mardud, hadis yang tertolak, di bawah subtopik hadis al-mardud bisababi ta'an fi rawi, hadis yang ditolak dengan sebab wujudnya kecaman terhadap seseorang perawi. Baik, kata pengarang, idza kana sabab at-ta'an fi ar-rawi wa huwa tuhmah bil kadzab sumia hadithahu al-matruk. Jika terdapat sebab kecaman terhadap seseorang perawi dengan tuduhan berdusta, maka hadisnya dinamakan sebagai hadis al-matruk. Baik, sanantakilu ila ta'rifuhu lughatan wa istilahan. Kita akan menelusuri perbahasan tentang ta'rif dari segi bahasa dan istilah. Baik, dari segi bahasa, perkataan al-matruk ini asalnya daripada perkataan at-tarki, iaitu meninggalkan, dan diambil daripada isim maf'ul dari perkataan tersebut. Itu sama al-Arab al-baydah ba'da an yakhruju minha al-farakh, dan dinamakan oleh orang Arab telur yang telah menetas dan keluar darinya anak burung sebagai at-tarkiyah, iaitu yang ditinggalkan. Kerana matrukah la faidatan minha, yang mana ianya ditinggalkan kerana tidak lagi ada faedah padanya. Baik, dari segi istilah pula, huwal hadis alladhi fi isnadihi rawa muthim bil kadhab, yang mana ta'rif dari segi istilah ialah hadis yang pada sanadnya ada seorang perawi yang dituduh berdusta. Wa sanashahidu ila asbab itham ar-rawi bil kadhab, dan kita akan menelusuri pula tentang sebab-sebab dituduh seseorang perawi itu berdusta. Baik, yang pertama, alla yarwa zalikal hadis illa min jihati, dan yang pertama ialah tidaklah diriwayatkan hadis tersebut kecuali melalui jalannya, wa mukhalifan min qawaid al-fiqhiyah, wa mukhalifan min qawaid al-ma'lumah, dan ianya bercanggah dengan kaedah-kaedah umum. Wa thumma asbab as-sani wa an yu'rafa bil kadhab fi kalamihi al-'adi, di mana ianya dikenali, perawi tersebut dikenali dengan sifat kedustaannya pada percakapannya al-'adi, yang biasa, percakapan harian. Lakin lam yadhhar minhu al-kadhab fi hadithihi, tetapi tidak jelas, lam yadhhar minhu al-kadhab fi hadith, tidak jelas pendustaannya itu pada hadisnya. Baik, saya serahkan kepada rakan saya, Daniel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Haziq bin Ahmad Aiman. Nombor matrik saya 061766. Baiklah, sekarang saya akan sambung perbentangan bagi kumpulan saya, iaitu pada tajuk Al-Matruk. Saya akan sambung perbentangan daripada sahabat saya, iaitu saudara Ali Farhan, pada poin contohnya. Saya akan ambil terjemahan hadis itu sahaja, iaitu hadis Ammar bin Syamir
Al-Jufi Al-Kafi, daripada Jabir, daripada Abu At-Tufail, daripada Ali dan Ammar, kata mereka berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut di dalam sembahyang subuh, bertakbir pada hari Arafah pada sembahyang zuhur, dan melakukan perjalanan setelah sembahyang asar pada hari tasyrik yang terakhir. Wa qad qala An-Nasa'i wad-Daraqutni wa ghairuhuma. An-Nasa'i, Ad-Daraqutni dan ulama lain berkata bahawa Ammar bin Syamir ini dia seorang matruk al-hadis. Seterusnya kita pergi kepada poin kedudukannya. Kita telah pun mengetahui bahawa hadis dhaif yang paling teruk ialah maudhu', kemudian matruk, kemudian munkar, kemudian mu'allal, kemudian mudraj, kemudian maklub dan muttarib. Beginilah tertib kedudukannya yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Wallahu alam, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Arif Syamsuddin bin Syahruddin. في هذا اليوم سنشرح لكم عن موضوع المنكر. تعريفه في لغة هو اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار. يعني bermaksud kata nama perbuatan daripada al-inkar, iaitu mengingkari lawan kepada mengakui. في istilahan عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما yakni hadis munkar ini membawa kepada dua takrif. Yang pertama iaitu wahuma huwal hadis alladhi fi isnadihi, hadis yang mana pada sanadnya dia ni ada perawi, yang mana perawi tersebut fahusya ghalatuhu, yakni buruk kesalahannya, au kasurat rafaltuhu, ataupun banyak kelalaiannya, au zahara fiskuhu, yakni berbuat fasik atau boleh dikatakan yang melakukan dosa. Untuk yang nombor dua itu pula, apa yang dimaksudkan dengan hadis munkar? Huwa ma rawahu dhaif, apa yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif ataupun dikatakan yang lemah, mukhalifan, iaitu bertentangan dengan perawi-perawi yang siqah. Seterusnya, al-farqu bainahu wa baina syaz, yakni perbezaan antara munkar dan juga syaz. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama, an-nasyaz, bahawasanya syaz ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul dan mukhalifan, yakni bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi yang aula minhu. Aula minhu ni boleh dikatakan dia nak memberitahu hadis syaz ni hadis yang telah diriwayatkan oleh perawi yang sudah siqah, ataupun aula minhu ni untuk menunjukkan lagi siqah yang daripadanya. Gitu maksudnya. Yang kedua, annal munkar ma rawahu dhaif mukhalifan lima rawahu thiqah. Yang kedua adalah hadis munkar yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, bertentangan dengan perawi yang thiqah ataupun yang boleh dipercayai.
fayu'lamu, dan diketahui daripada kedua-dua makna syaz dan juga munkar ini ialah berkongsi, yushtarikani, berkongsi ataupun sama dari sudut syarat-syarat mukhalifah dia, iaitu syarat-syarat bertentangan. Wa yuftariqani, dan berbeza pula, yang tadi sama, dan berbeza pula bahawa syaz itu adalah perawi yang diterima makbul dan munkar itu perawi yang dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harusani Fitri bin Abdul Rahim, nombor matrik 061775. InsyaAllah seterusnya saya akan menyambung perbincangan tentang al-munkar, iaitu mengenai al-mithal, yakni contoh-contoh munkar dan juga kedudukannya. Baiklah, kita tengok contoh munkar mengikut ta'rif yang pertama, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah daripada riwayat Abu Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais daripada Hisham bin Urwah daripada bapanya daripada Aisyah secara marfu'. Makanlah buah kurma yang hampir masak dengan yang kering, kerana apabila anak Adam memakannya, maka syaitan akan marah. Berkata An-Nasa'i, hadis ini adalah hadis munkar. Abu Zukair berseorangan meriwayatkannya, yang merupakan seorang syekh yang soleh. Manakala Muslim mengeluarkan hadisnya pada mutaba'at, cumanya keseorangan dalam periwayatan tidak diterima. Seterusnya adalah contoh munkar mengikut ta'rif yang kedua. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hatim melalui jalan Hubayyib bin Habib Az-Zayyad daripada Abu Ishaq daripada Al-Aizar bin Huraith daripada Ibnu Abbas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, sesiapa yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan haji, berpuasa dan melayani tetamu, maka dia akan masuk syurga. Kata Abu Hatim, dia seorang munkar kerana perawi thiqah yang lain telah meriwayatkan daripada Abu Ishaq secara mauquf, dan inilah yang ma'ruf. Seterusnya, kita lihat bagaimana kedudukan al-munkar ini. Daripada dua ta'rif yang telah disebutkan sebelum ini, kita dapat ketahui bahawa munkar termasuk dalam kategori hadis dhaif jiddan, atau hadis yang sangat dhaif, kerana berdasarkan ta'rif pertama adalah periwayatan perawi dhaif yang melakukan kesilapan atau sering lalai atau fasik. Manakala menurut ta'rif kedua, periwayatan dhaif yang menyalahi riwayat perawi yang lain yang thiqah. Kedua-duanya mempunyai kedhaifan yang sangat tinggi. Oleh kerana itu, kita telah sebutkan ia berada selepas hadis matruk dari sudut kedhaifan yang bersangatan. Jadi, sekian sahaja daripada saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainul Irfan bin Osman, 059662. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita telah mendengar penjelasan ataupun perkongsian daripada saudara Sharif dan Fitri mengenai hadis munkar. Jadi seterusnya saya akan berkongsi kepada anda mengenai hadis ma'ruf, iaitu lawan kepada hadis munkar. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, khabar mardud ataupun khabar yang tertolak disebabkan 3 faktor. Yang pertama, daif, iaitu lemah. Dan yang kedua, mardud bisababi saktin minal isnad, iaitu tertolak disebabkan gugur perawi daripada sanad. Dan yang ketiga, mardud bisababi ta'ni fi rawi, iaitu tertolak dengan sebab kecaman terhadap rawi. Poin yang saya bakal kongsikan kepada anda termasuk dalam faktor yang ketiga, iaitu tertolak dengan sebab kecaman terhadap rawi. Poin saya ialah al-ma'ruf, iaitu lawan kepada mungkar. Sebab apa dikatakan lawan kepada mungkar? Kerana mungkar ialah datang dari jalur yang tak sikoh, manakala ma'ruf datang dari jalur yang sikoh. Okey, kita terus kepada ta'rif lughatan. Ta'rif lughatan ataupun ta'rif dari segi bahasa adalah isim maf'ul yang berasal daripada perkataan arafa yang menjadi ma'ruf. Manakala dari segi istilah pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi sikoh yang menyanggahi riwayat perawi daif. Dengan makna ini, hadis ma'ruf ialah lawan kepada hadis mungkar, ataupun dengan ungkapan yang lebih tepat, lawan kepada hadis mungkar mengikut definisi Hafiz Ibnu Hajar. Okey, baiklah. Kita terus kepada bahagian misaluhu, iaitu contohnya. Contoh bagi hadis ma'ruf ialah hadis disebutkan pada contoh yang kedua bahagian mungkar, iaitu pada contoh yang kedua mungkar yang dibentangkan oleh saudara Sharif dan Fitri sebentar tadi, iaitu man aqamus solah wa atuz zakah wa hajjal bait wa sama wa qara dhaif dakhalal jannah. Tetapi melalui jalan perawi-perawi sikoh, iaitu secara mauquf setakat Ibnu Abbas, kerana setelah mengemukakan hadis Hubayb yang marfu', Ibnu Habib berkata huwa munkar li'annahu ghairahu minas siqah riwahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwa al-ma'ruf, iaitu ia adalah mungkar kerana perawi-perawi sikoh yang lain meriwayatkan daripada Abu Ishaq secara mauquf, dan itulah yang ma'ruf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan berbicara mengenai al-syaz wal mahfuz. Jadi sebagaimana yang kita tahu, hadis syaz ni yang kata, kalau kita lihat daripada segi sanad dia ni sahih. Orang kata sanad dia ni mungkin sahih. Orang kata memang sahih lah. Sebab kalau kita lihat perawi-perawi dia ni orang-orang yang molek lah. Tapi lafaz hadis ni dia ada bercanggah. Itu pun kalau kita lihat daripada segi yang kata segi matan lah, daripada segi isi hadis tu sendiri. Jadi dia bercanggah dengan kebanyakan daripada orang-orang yang molek lah. Ada yang bercanggah ni orang kata dikatakan hadis syaz. Jadi hadis syaz ni orang kata pada hakikatnya daif lah. Walaupun sanad dia sahih tapi dia daif. Jadi kita lihat kepada takrif hadis syaz. Jadi pada bahasanya ismu fa'il min syazin bermakna infarada. Fasyazun maknahu al-munfaridu anil jumhur. Jadi hadis syaz ni yang kata nama daripada syaza, ini orang kata berseorangan. Syaz ni yang kata bermakna seseorang yang bersendirian daripada orang lain. Tu daripada segi lughah. Daripada segi istilah pula, ma rawahu maqbulun mukhalifan liman huwa ula minhu. Orang kata
daripada segi istilah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul. Perawi yang makbul ni macam mana? Perawi makbul ni adalah orang kata perawi yang adil, tapi dia kurang ketepatannya. Jadi pada istilah ni dia kata hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul dalam keadaan bercanggah perawi yang lebih utama daripadanya. Jadi kita lihat pula kepada syarah ta'rif. Jadi al-makbul, apakah yang dimaksudkan dengan makbul tadi? Al-makbul huwa al-adlul lazi tamu dabtuhu. Orang kata perawi makbul ni adalah perawi yang adil dan sempurna ketepatannya. Orang kata ataupun orang kata perawi adil yang kurang ketepatannya. Perawi yang lebih utama daripadanya ialah perawi yang lebih kuat dan utama kerana orang kata perawi itu tu lebih mempunyai kelebihan pada ketepatan ataupun lebih bilangan ataupun mempunyai kelebihan daripada sudut-sudut tarjih yang lain. Jadi kita pergi pula kepada orang kata terjadinya syaz ni pada mana? Di manakah terjadinya syaz ini? Okey, baik. Yaqa'a syazun fi sanad kama yaqa'a fi matan aidan. Jadi syaz ni dia berlaku pada sanad dan juga terdapat juga pada matan. Jadi contoh pada sanad ni kata seperti mana hadis yang saya huraikan. Jadi contoh syaz pada sanad ni adalah orang kata seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah melalui jalanan Ibnu Uyainah daripada Ammar bin Dinar, daripada Ausajah, daripada Ibnu Abbas bahawa seorang lelaki telah meninggal dunia pada zaman Rasulullah SAW, orang kata dalam keadaan tidak meninggalkan waris kecuali seorang hamba yang dibebaskan. Jadi Ibnu Jurayh dia menjadi mutabi' kepada Ibnu Uyainah dan perawi lain dengan mewasalkannya, iaitu dengan menyambungkannya. Tapi Hammad bin Zaid ni dia menyanggahi, orang kata, dan meriwayatkan daripada Ammar bin Dinar daripada Ausajah tanpa menyebut nama Ibnu Abbas. Jadi oleh sebab itulah orang kata Abu Hatim menyatakan bahawa orang kata Al-Mahfuzu hadis Ibnu Uyainah. Orang kata hadis yang mahfuz, yang terpelihara ni adalah hadis Ibnu Uyainah. Jadi Hammad bin Zaid ini adalah daripada kalangan perawi yang adil dan kemas. Tapi walau bagaimanapun orang kata Abu Hatim ni dia mentarjihkan riwayat perawi yang lebih ramai bilangannya. Jadi setakat ini sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Akmal bin Wan Mahmud, nombor metrik 060270. Okey, saya akan terangkan berkaitan contoh hadis syaz pada matan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi daripada hadis Abdul Wahid bin Ziyad. Daripada A'mash, daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah marfu'an. Idza shalla ahadukum al-fajr falyattaji' an yamini. Qala Baihaqi qala Abdul Wahid al-adadu katsirun fi hadha. Abdul Wahid ni berselisih dari segi bilangan yang banyak. Fa innan nas innama rawahu min fi'lin nabi la min qawlihi. Dan mereka ni meriwayatkannya dari perbuatan Nabi, bukan pada perkataannya. Wa farada Abdul Wahid min baini siqah ashabul A'mash bihadzal lafz. Bersendirian Abdul Wahid dari kalangan siqah dari ashabul A'mash pada lafaz. Okey, Al-Mahfuz pula. Al-Mahfuz ni wa yuqabilu syaz, apa yang berlawanan dengan syaz, iaitu apa yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih siqah, yang mana
bercanggah dengan rawi yang siqah. Okey, dari segi hukum pula kita boleh tengok hadis syaz ni merupakan hadis mardud, hadis yang ditolak. Dan bagi al-mahfuz pula merupakan hadis makbul, hadis yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Kushairi bin Muhammad Zamri, nombor metrik 060308. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan hadis al-mu'allal. Apakah itu hadis al-mu'allal? Yakni ta'rifuhu al-lughah isim maf'ul min a'lahu bikaza fahuwa mu'alla wa huwa al-qiyas al-sarfi al-mashhur. Yakni maksudnya ialah menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata a'lahu yang bererti yang cacat dan termasuk qiyas syarfi yang terkenal. Lakin at-ta'bir bil al-mu'allal, akan tetapi ukapan mu'allal yang berasal dari kalangan ahli hadis, menurut bahasa hal itu tidak terkenal. Dari kalangan ahli hadis juga terdapat ungkapan al-ma'lul, min ambaru anhu al-ma'lul wa huwa dha'ifu marzul inda ahli al-arabiyyah. Yang ini di kalangan ahli hadis juga terdapat ungkapan al-ma'lul. Ini ungkapan yang lemah, lagi buruk menurut orang-orang Arab dan menurut ahli-ahli bahasa. Wa istilahan, manakala dari segi istilah pula, wal hadis allazi uttali'u fihi ala illah taqdihu fi sihhatihi ma'a an az-zahiru as-salamat minhu. Yakni maksudnya menurut istilah hadis yang jika dicermati dan dilihat terdapat cacat yang merosakkan kesahihannya, meskipun secara zahir yang selamat dari cacat, yakni illah. Apakah itu ta'rifun al-illah? Hiya sababun ghamidun khafiyun qadihun fi sihhati al-hadis. Fayu'khazu min ta'rif al-illah hadza anil al-illah inda al-ulama al-hadis la budda an yatahaqqaqu fiha syartani wa huma. Maksudnya di sini definisi illah ialah sebab yang samar lagi tersembunyi yang merosakkan sahihan sesuatu hadis. Berdasarkan definisi illah ini, maka para ulama hadis telah menyatakan bahawa illah harus memenuhi dua syarat, iaitu syarat yang pertama ialah al-ghamud wal khafa. Yang ini maksudnya samar dan tersembunyi, manakala syarat yang kedua adalah al-qadhu fi sihhatil hadis. Maksudnya terdapat cacat yang merosakkan kesahihan sesuatu hadis. Apabila salah satu dari keduanya tidak ada hingga illah zahirnya ataupun tidak rosak, maka hal itu tidak termasuk illah menurut istilahnya. Seterusnya beralih kepada poin yang ketiga, iaitu qad tutlaku al-illah ala ghairi ma'naha al-istilahi, yang membawa maksud penggunaan istilah illah selain menurut istilah. Penggunaan istilah illah selain menurut istilah. Innama zakartuhu min ta'rif al-illah fi al-fiqrati as-sabaqati huwa al-muradu bil-illah fi istilahi al-muhaddithina, lakin qad yutliquna al-illah ahyanan ala ayyut'ani muwajjahu lil-hadith wa illam yakun hadza at-ta'nu khafiyan aw qadihan. Yang ini maksudnya ialah definisi illah yang dipaparkan sebentar tadi adalah illah yang dimaksudkan oleh para ahli hadis. Meski demikian, kadangkala illah juga digunakan terhadap setiap cacat hadis.
padahal cacat itu tidak tersembunyi ataupun rosak. Didatangkan di dalam dua keadaan. Yang pertama, famin anwa'ul awal, yang termasuk di dalam jenis yang pertama ialah al-taghlil bikazbi ar-rawi, iaitu cacat kerana rawinya dusta, au ghaflatuhu au syu' hifzuhu, iaitu ataupun lupa atau hafalannya buruk atau yang sejenis dengannya. Imam Tirmizi menamakan nasah sebagai ilah. Manakala yang kedua, wa min an-naw' as-sani, yang termasuk pada jenis yang kedua pula ialah al-taghlil bil mukhalafatu la taqdihu fi sihhatil al-hadis ka irsalu ma wasilahu as-thiqah wa binaa ala zalika faqad qala ba'duhum min al-hadis as-sahih ma huwa sahih mu'allal. Yang ini yang termasuk dalam jenis yang kedua, iaitu cacat kerana menyelisihi yang tidak termasuk kesahihan hadis, seperti hadis mursal yang sampai kepada rawi yang thiqah. Dari sini sebahagian ahli hadis mengatakan di antara hadis sahih adalah hadis sahih mu'allal. Seterusnya yang terakhir ialah ashhur al-musannifatu fi, maksudnya antara kitab-kitab yang terkenal mengenai hadis al-mu'allal ialah yang pertama Kitabul al-Ilal la Ibnu al-Madini, iaitu kitab al-Ilal karya Ibnu Madini. Seterusnya Ilalul Hadis li Ibnu Abi Hatim, ini Ilalul al-Hadis karya Ibni Abi Hatim. Seterusnya Al-Ilalu wa Ma'rifatu ar-Rijal li Ahmad bin Hanbal, iaitu kitab Al-Ilalu wa Ma'rifatu ar-Rijal karya Ahmad bin Hanbal. Seterusnya Al-Ilalul Kabir wal Ilalul Saghir li Tirmizi, iaitu kitab Al-Ilalul Al-Kabir wal Al-Ilalul Saghir, yakni karya At-Tirmizi. Dan yang terakhir ialah Al-Ilalu Al-Waridatu fil Ahadis An-Nabawiyah, yakni karya Ad-Duruqutni. Ini merupakan kitab yang komprehensif dan luas. Sekian sahaja daripada saya untuk tajuk hadis mu'allal. Sekian, terima kasih.